salam sejahtera diucapkan kepada anda yang tentu saja sedang mendengarkan Borak Tengah Lapang untuk episod yang ke-21 pada hari ini. Dan anda masih lagi bersama-sama saya, AP Syafiq. Dan kalau sebelum ini, kita sudah pun bersama-sama dengan Ustaz Samsul Debat dan juga Saiful Apek. Dan untuk kali ini, kami bawakan salah seorang legenda pelawak juga. Ini dia, Abang Yasin kita. Abang jangan ngejek saya, bang. Tak. dah. Abang nak betulkan. Okey. Mungkin salam mic tu. Okey. Okay. Assalamualaikum. Ya, Ya, sihat bang Alhamdulillah. Macam mana puasa? Okey. Alhamdulillah. Ni puasa yang keberapa? Kita dah masuk 21 dah, bang. Ya Allah. Terlebih lah. Terlebih Oh, dah 22. Abang dah 22 dah? 23. 23 dah. Dahsyat, bang. Kira tu kadar tu. Ya. Baik, dan juga bersama-sama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rukman yang bersama-sama kita pada hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Sihat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dia sejak berganding dengan Yasin ni rasa kerdil. Kasih kedil Allah. Pula dengan Yasin, Masya Allah hari ni. Dengan dia punya songkoknya lagi. Itulah. Saya terpikat tengok janggut dia tu. Betul. Allah. Mahal. Okay, jadi kita akan tanyakan soalan pada Yasin untuk hari ni. Ya. Baiklah, macam biasa untuk setiap episod kita ada situasi. Untuk situasinya telah pun dihantar melalui email KLFM dan email itu bakal dibacakan oleh Abang Yasin kita. Silakan Abang Yasin. Baik, kita baca terus ya. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu azim. Hai. Okey, abang baca ya. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Ya. Isteri saya ni ada masalah, Ustaz. Setiap kali 10 Ramadan terakhir, dia ada raya fever. Raya fever ni, dia macam asal 10 Ramadan, dia tampal ya. Dah pakai dai juga. Tak pakai dai. Sekarang dah teruk dah. Ada sana? Raya flavor. Fire flavor? Raya teruk, dia flavor. Okey. Yang flavor tu bukan keluar asap tu. Ayah satu lah. Baik, al-maklumlah. Dan nak raya kan, sibuk nak beli barang persiapan raya. Itulah, semalam dia ajak saya keluar, katanya nak cari baju raya. Kita ni sayangkan bini pun ikutlah berjalan. Oh, sayang bini. Okay. Sampai ke malam, tak juga jumpa baju yang dia nak pakai. Kesudahannya, terlepas terawih, dia salahkan bini dia pasal terawih lah, Ustaz. Okey, saya punyalah nak cari baju. Tu pun tak dapat lagi baju anak. Nak sedondon katanya. Esok dia ajak saya keluar lagi misi cari baju raya. Itulah alkisahnya. Jadi sebenarnya masalah dia ni demam ke masalah apa sebenarnya? Sedondon. Sedondon. Dia nak masalah sedondon. Sedondon. Panjang-panjang cerita sedondon masalah Sedondon. dia. Ya. Baik, alkisah pada kali ini adalah alkisah lagu raya ataupun demam raya. Bang kata apa yang tadi ada raya fever. Raya fever. Okey, Ustaz, merujuk pada email tadi, macam mana kita nak hadapi orang yang sibuk beraya ni sampai lupakan Ramadan, Ustaz? Ni Ustaz, dia hashtag ni. Biasa. Hashtag sayang bini, hashtag demam raya, hashtag borak tengah lapar. Ada tak hashtag bini beli beras? Tak ada. Tak ada. Yang tak anaya kan. Dia beginilah Sin. Dia pasal kita sekarang ni dah hujung, lepas tu pula mood orang ni bila ke hujung ni standard lah. Dia tapi masalah juga KLFM juga punya pasal. Itulah masalahnya. Lagu raya pun dah jalan. Jadi mood keraya lah apa lagi nak kata. Betul tak sih? Betul. Tapi cuma ginilah, saya ingat mood raya ni tak ada masalah sebab itu fitrah dia. Bila orang puasa mesti ending dia raya. Ending dia raya. Ada juga yang puasa tak ada raya. Ada? Ada. Puasa terus dia. Ada. Ada. Dia terlupa. Bukan. Dia puasa terus. Oh, puasa terus. Meninggal. Meninggal. Kasih lambat. Jadi nak cerita dia, fitrahnya standard. Memang macam tu. Sebab raya ni hatta Sin kalau nak kira. Raya ni zaman Nabi SAW, asalnya orang Madinah ni dia orang tak merayakan hari raya Aidilfitri Adha ni. Tak. Sampai Nabi SAW tanya pada dia, apa benda dia orang sonok ni? Oh, dia orang merayakan perayaan dia. Kata Nabi SAW, Allah tukar. Meraihkan. Allah tukar perayaan dia orang masa itu dengan yang lebih baik, iaitu hari raya Aidilfitri Adha. Aidilfitri Adha. Jadi maknanya apa? Memang itu fitrahnya. Itu Nabi sebut. Jadi artinya perasaan orang nak beraya tu standard. Cuma saya ingat bila sampai nak beli bukan sedondon. Tadi isunya dia pergi beli barang. Tapi sampai tak sembahyang tarawih. Sedondon aja. Tapi bila isunya dia beli barang,
sampai tak sembahyang tarawih dia terlepas. So dia rasa rugilah. Itu je isu dia. Cuma juga. Ya. Saya nak betulkan juga Azila, sambil ni mungkin pendengar kita mendengar sekali ni, kesilapan orang bila sebab kita kena ingat ada setengah-setengah contohlah orang mah dah ajak pergi beli barang, beli baju. Belum. Belum ni. Belum. Gaya macam mengangguk dah. Ni kita ikut ni 10 Ramadan. Tak, kadang-kadang betul Zin, 10 Ramadan ni orang nak habis stok. Betul. Jadi benda tu masa murah. Murah. Kan, habis macam mana kita? Kita nak beli awal-awal duit pun tak ada. Kan? So, kita ambil kesempatan ni. So, yang saya nak betulkan, kalaulah misalnya dia katalah contoh dia pergi beli barang, kemudian terlepas main tarawih. Dia buatlah di rumah. Betul. Jadi tak ada istilah sebenarnya lepas solat tarawih. Nampak tak? Betul. Jadi yang jadi kita panggil raya favor ni langsung tak sembahyang tarawih. Dia tak buat langsung. Dia punya shopping daripada malam sampai ke pagi. Dia. Dia lah. Itu kalau solat tarawih lah. Kalau solat yang biasa-biasa 5 waktu. Itu lagi teruk lah. Sebab itu kena solat kena jagalah. Yang itu bukan masalah dia panggil raya favor. Itu gila favor. Jadi dia yang salahnya laki ni lah. Yang salahnya tak bukan lelaki tu. Aduh. Yang salahnya tu orang yang jual. Orang yang jual. Bukan jual. isteri lah. Isteri sebab Tak. perempuan selalu betul Ustaz. Ya, betul. Perempuan tak salah. Jangan cari pasal. Ya Allah. So maknanya Sin, kita nak sebut okey, raya favor ni dia punya dia punya fitrah. Fitrah dia, suasana. Tetapi dalam konteks tadi pergi shopping ke sebagainya, dan saya sendiri pun kadang-kadang ada Sin. Ada masa tu kita memang kita plan katakan malam macam ni kan 21 kan. Ada calculation dia. Ya. Lepas tu kadar. Jadi kalau kita nak pergi waktu itu, nanti kita nak fokus ni susah. So kita ambil waktu ni. Contohnya. Contoh. Kan? So tak ada masalah. Tapi balik kita buatlah pula. Ya. Kan? Kalau kita buat dengan family, buat dengan family. So tak ada istilah sebenarnya terlepas. Dia yang terlepas kita sebut tadi, dia memang tak ingat apa langsung. Favor betul. Memang Okey, baik. Kita dah fikir-fikirkan apa yang Ustaz cakap tadi. Kita kembali sebelah sini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar masih lagi bersama-sama saya AP Syafiq, Yasin dan juga Ustaz Haryanto kita ataupun Ustaz Heri kita. Hari ini kita bercerita mengenai Al-Kisah lagu raya. Ada orang minta Abang Yasin nyanyi sikit. Abang Yasin, lagu raya. Al-Kisah, tersebutlah kisah. nyanyi. Nyanyi lagu raya Sin, bukan suruh mengaji. Oh, ya. Tahulah bukan songkok. Oh, ya. Asal panggil je mengaji. Saya Semua tak boleh. Saya dah pakai songkok ni. Kira nak mengaji je. Nak mengaji. Azan tak boleh azan. Jangan Sin. Ni Ramai yang buka puasa Oh, ya lah. ke? lagu raya. Lagu apa? Oh, lagu raya yang saya dah ubah yang dah ubah kepada orang putih kan. Ah. Baiklah. Kalau perlu backup beritahu. Okey, standby ya. Lagu ni telah saya putarkan ke bahasa Melayu. Bahasa orang putih. Bahasa putih. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Insaf betul bulan puasa ni. Someone to love me. Lagu raya. I need to rest enough. Keep me safe from all in pouring rain. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Hancur lagu tu. Hancur. Itu dia punya tukar mana? Tak tahulah saya. Baik, itulah Al-Kisah lagu raya. Lagu raya Robbie Williams dibuat versi Yasin William. Besi ya. Yasin William. Yasin William. Maniam. Maniam. Baik Ustaz, berkenaan dengan topik kita tadi, ditelan mati mak, di luar mati bapak, saya kat bini ikut je lah. Kalau tak nanti bergaduh. Macam mana Ustaz? Kalau tak ikut kata bini, bergaduh pula. Kalau tak ikut, macam mana Ustaz? Awak macam mana Sin? Saya. Walaupun orang rumah ada tu, cakap je. Mana ada dia? Saya suka dengar pendapat orang Ustaz. Pendapat Ya. orang? Bukan pendapat orang rumah. Bukan. Pendapat lah, pendapat orang rumah. Jangan berani. Tak. Tapi itulah pendapat. Tapi saya suka buat keputusan saya juga. Oh. Jadi tak boleh dengar sangat lah. Tak boleh dengar Cakap kita. Cakap kita kan. Tak boleh dengar sangat. Allah. Dia tunjuk kaki. Tapi saya ingat gini lah, betul lah. Dia isu raya ni isu sensitif, jangan main. Sensitif. Banyak orang kelahi buat raya ni. Jangan main, betul? Kan benda happy, benda seronok. Betul. Kan? Jadi bila benda seronok, kita jangan tukar mood dia. Betul. Bila tukar mood dia nanti dia switch dia lain macam. Ni bukan soal tukar mood isteri ke tak. Maksud saya mood Suasana suasana tu. So memang
akhirnya memang kita kena kata orang go through je lah kan. Go through. Istilahnya apa kehendak tu layan je lah. Yalah. Sebab orang tak nak mood tu bertukar. Betul. Dan Dia happy ending. dia nak happy ending. Itu Happy lain. ending. Happy ending lain. Oh lain. Lain. Oh tak masuk Tak masuk. Tapi dia yang cakap ni. Tapi maksudnya begitulah. Nak melayankan kehendak isteri. Boleh, cuma kod mana pun Sin, benda ni dia ada dia punya border. Maknanya jangan cross the border lah, itu je. Selagi mana benda tu masih dalam suasana yang agama benarkan, Betul. carry on. Kan? Kita kena fleksi. Flexible. Sebab bini tu bini awak Sin, bukan bini saya. Mana? Awak tanya pula yang mana? Oh, ya. Macam ramai je. Faham tak maksud saya? Maksudnya, awak punya bini, tentu awak tahu. Betul. Betul tak? Saya punya isteri, saya tahu. Epi dah kahwin? Alhamdulillah belum. Lambat. Koman lah Sin. Tak payah cakap dengan dia lah. Cakap dengan dia. Kita dua je lah nampaknya. Aduh. Jadi kita dalam siaran kita berdua kali ni, Ya. kita dah take over daripada dia. Tapi makna begitulah. So, lain-lain orang, lain keadaan. Kita sesuaikan, Bi. Betul. Kena sesuaikan. Yang penting, masih lagi dalam suasana, kita sebagaimana ditentukan agama. Dan dalam kita nak ikut kehendak isteri tadi, kena jaga jugalah batas-batas tu. Jangan sampai melampau, jangan sampai membazir, Ya. jangan sampai, yalah maknanya perkara yang akhirnya dia tak bawa pada kebaikan pun Sin. Kan, dia kena ngikutkan kehendak dia. Betul. Itu tak kenalah. Itulah macam saya kalau dah kahwin nanti, kau kena ikut cakap aku. Oh, Kita boleh beras. canggih tu. Ya, Canggih, Dia memang biasa, Yasin dulu cerita dia macam tu. Oh, macam tu Sekarang tak ada. Sebelum awak nak buat isteri lah, awak buat suara dulu lah. Buat Allah. itulah takut dah cakap alif you tak lepas kan. Tak apa, boleh wakilkan Yasin. Boleh wakil Yasin. Nanti dapat ke dia? Dapat ke dia? Tak ada. Tak ada. Tapi betul lah Ustaz cakap tadi tu. Apa pun benda kita kena berbincang juga. Ya. Dan mengikut apa orang kata apa. Sesuai kita. Sesuai dengan keadaan. Jangan terlalu mengeluarkan apa modal yang banyak. Dan akhir sekali kita pening kepala. Pening pun. Oh, dia pening pun sini Pening kepala. Sini pun dia. Terlebih beli baju raya. Baik, Ustaz. Antara amalan yang perlu dikejar 10 malam terakhir ni, Ustaz. Itu yang kita kata tadi, Sin. Ya. Maknanya, dalam kita nak ikut kehendak isteri, kan? Saya pun ada isteri juga. Sama je, isteri saya pun isteri orang juga, kan? Semua ada kehendak Betul. dia. Dia pun nak beraya macam orang lain. Kalau orang lain ada lansir, dia pun nak ada lansir. Orang lain rumah nak terang-terang, dia pun nak rumah terang-terang. Ya. Sama standard. Sama. Cumanya bagaimana kita nak menyusun je lah. Sebab itu bila kita sebut tadi amalan 10 terakhir ni, itu yang paling penting. Maknanya dalam kita sibuk nak beraya, seronok lah, seronok. Seronok ni benda kita sebut tadi, benda tabi'i, benda yang dia panggil apa? Dia panggil naturalnya begitu. Orang seronok dah nak ujung daripada Fitrah. Ramadan. Fitrah. Seronok bukan kerana dia dah tak puasa, tak. Seronok pasal dapat melalui Ramadan Ya. tu. So yang pentingnya 10 terakhir ni penting untuk kita perhatikan apa Sin? Sebab apa nama ni kita panggil, di ibarat macam orang berlari lah. Orang berlari, bila kita nak sampai ending tu yang kena pecut. Jangan ending tu makin slow. Makna nak menunjukkan kesungguhan tu di hujung. Apatah lagi ada petunjuk daripada Nabi SAW. So, Kan? Misalnya daripada hadis Nabi SAW bisankan apa nama ni, Nabi SAW disebut dalam hadis tentang Rasul SAW pada 10 yang terakhir, misalnya baginda iktikaf. Ada disebut dalam hadis. Ada. Ya, takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Baginda iktikaf pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Maknanya iktikaf ni apa Sin? Duduk di masjid dan tak keluar. Dia tidur di masjid, duduk di masjid dan fokus pada pada ibadah. Dan sehingga ada riwayat daripada Nabi SAW. Ini Nabi SAW Sin, kita kena tahu Nabi SAW sebagai contoh. So bila Nabi berikan contoh, artinya untuk kita ikut kalau mampu. Ya. Okey? Maknanya nak sebut Nabi SAW bila sampai 10 terakhir, dia sebut syadda mi'zarah. Nabi ketatkan kainnya. Nabi fokus pada ibadah, tinggalkan lain-lain. Soal isteri, keperluan ke sebagainya, ditinggalkan. Fokus pada ibadah pada 10 yang terakhir tu. Itu yang Itu nak sebut. Okey. Baik.
Baik, apa kata kita ada 10 malam terakhir ni kita fokus pada ibadah kita dan semoga kita menjadi insan yang berjaya lah. Dan insyaAllah kita kembali sebelah sini menerusi Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar masih lagi bersama-sama kami bertiga. Ada Ustaz Harry dan juga Abang Yasin kita. Kita berbicara mengenai Al-Kisah Lagu Raya. Okey Ustaz. Raya setahun sekali. Apa salahnya kita beli tu, beli ni? Boleh ke kita pakai tema tu Ustaz? Betul juga. Macam mana Sin? Boleh? Ikut ustaz. Dia sebenarnya beli tu beli ni si Happy. Dia tak ada kaitan dengan raya. Sebenarnya. Tak ada kaitan. Sebab apa? Raya ni bukan soal beli-beli. Kalau macam tu orang tak ada duit tak raya lah dia. Tapi pasal budaya kita di Malaysia ni memang kalau raya je mesti nak beli. Kursi baru, lansir baru, meja baru, rumah baru. Isteri baru. Isteri baru tu belum tahu lagi lah. Belum tahu lagi. Okay. Tapi maknanya benda ni jadi satu budaya pada kita. Walhal kaitan raya tu tak ada kaitan dengan shopping ni semua. Tak ada. Ni okey lah. Dulu saya pergi Singapura, lagi canggih tu. Masa Ramadan sekali tu. Dahsyat. Dia orang punya bazar Ramadan siap dengan katil pun ada. Katil, jual katil. Wow. Serius, katil. Package. Katil raya. Katil raya. Agak serah pada Ramadan, lepas tu raya nak bawa benda katil tu. Dia jual katil. Jual lemari pun kan. Dekat Gelang masa saya dulu. Jadi mana canggih lah dia orang sampai tahap macam tu kan. Kita belum ada lagi orang jual katil dekat bazar Ramadan. Akan datang. Boleh dapatkan di Gerai Yasin. Dia dah jadi fitrah kan. Dia dah jadi kebiasaan kita, Sin. Jadi maknanya dia tidak syarat soal beli tu beli ni. Tapi pada saya kalau sekiranya mampu. Kira itu je. Mampu. Dan jangan sampai benda tu menyebabkan kita tak boleh nak bersedekah, tak boleh nak tolong orang Sin, tak boleh nak bagi orang makan, kan? Ataupun kita susah kemudian hari. Itu jangan. Mampu. Itu dia tambah ai. Apa sih bunyi dia? Mampu. Dia tak mampu lah. Jadi itu akan mendatangkan masalah. Tapi kalau sekiranya dia belanja dalam keadaan dia mampu dan dia tidak membazir. Maksud tak membazir ni benda elok dibuang. Kadang ada orang macam tu kan. Baju ya Allah, berapa lemari. Kasut pun ada bilik. Mampu. Jadi macam itu dah kira tak membazir, pasal tak pakai. Tak pakai beli. Tak pakai. Jadi itu tak maulah, tak kena begitu. Tapi asasnya Zin, raya tak ada kaitan dengan konsep beli belah ni, tak ada. Tak ada kaitan. Tak ada. Kalau awak pergi ke Mekah Zin, bila last pergi Mekah? Last pergi Mekah, orang cakap saya dekat Mekah. Orang cakap. Betul tak? Ada orang jumpa saya kat sana. Ada. Saya baru jumpa. Yes. Risau saya. Betul tu. Saya lagi risau masa tu nak panggil. Cuma kalau kita pergi sana Zin, raya tak ada pun shopping macam ni. Tak ada Tak ada. Yelah dia shopping lah untuk beli makan raya apa semua. Cuma maknanya nak shopping macam kita ni ada bazar Ramadan. Tapi dia orang ada jugalah pergi mall apa semua. Sama juga. Dia jadi keseronokan orang setiap orang untuk beraya tu dengan shopping. Shopping ni agaknya gambaran kepada keseronokan rasa saya. Mungkin Ustaz. Kan? Maknanya kalau shopping lagi seronok. Kau macam mana? Bagi saya lah kan. Bukan bagi awak, bagi orang rumah. Bagi orang rumah lah kan. Saya tak dapat apa pun, tak apa. Tapi raya ni yang saya kata sejak daripada kecil lagi, bila raya, saya pernah rasa susah lah. Mak, tahun ni kita tak ada raya ni ke? Mak cakap, alah boleh lah. Tahun lepas punya baju pun tak apalah kan. Asalkan nampak baru kan. Jadi bila kita dah besar ni, yang saya nampak ni, kita dah alami raya yang perlu diperbarui. Bukanlah kata baju je sebenarnya. Niat kita tu. Masya-Allah. Lain lah. Lain Yasin pakai songkok dapat lain. Allah. Tapi gila, kadang-kadang kita ni kita nak meraihkan anak-anak pun betul. Ya, betul. Yasin pun ada anak. Jadi kita kadang-kadang bila raya ni kita mikir anak-anak sebab Betul, peringkat dia orang ni dia punya seronok tu pada begitu. Pada peringkat kita orang tua-tua ni, dengan saya lah tu. Yasin tak tua sangat. Belum. Kan peringkat kita orang tua-tua ni rasa saya persiapan itu ala kadar, tapi yang penting kita feel raya tu. Raya tu. Kan kita dapat seronok.
Jadi bila kita tengok anak-anak seronok, kita pun seronok. Itu sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya, itulah niat kita. Dulu kita tengok aku tak dapat ni, tak apa. Untuk anak-anak aku belanja lebih pun tak apa. No? Nampak? Ya. Yasin dah keluar kan? Lagi Sin? Lagi sini. Falsafah. Itu je. Dia betul apa? Nawaitu sama Udin. Nah tu Sawung Adin. Okey. Baik Ustaz, kesimpulan untuk topik kita pada ni Ustaz. Okey. So, kesimpulannya kita bercerita tadi soal orang tanya tadi kan. Nak beraya shopping hari ni. Dah lah 10 terakhir. Yang penting saya nak concludekan begini, AP. 10 terakhir ni ialah masa emas untuk kita. Kerana menunjukkan apa Sin? Ramadan nak berakhir. Betul. Ingat, Ramadan nak berakhir. Berarti tak lama lagi Ramadan akan tinggalkan kita. 10 terakhir ni adalah peluang kita. Kalau orang yang hari tu di awal-awal, kadang-kadang ada setengah orang awal-awal ni dia tak dapat nak grab semua apa yang Allah bagi Sin. Tapi hujung ni Allah bagi kesempatan pada dia datang semangat. So masa ni kita pulun. Solatnya baik, puasanya baik, kita perbaiki. Kemudian hatta apa benda yang sepatutnya kita perbaiki masa Ramadan ni, ada lagi 10 hari. Ini istimewa Allah Ta'ala bagi. Dan kita nak sebut 10 terakhir ni, kalaupun kita kadang-kadang terpaksa shopping dan sebagainya, kerana maklum sajalah memang orang kita adatnya begitu. Pada saya tak ada masalah, tetapi jangan sampai kita tinggalkan waktu keemasan 10 terakhir ni langsung kita tak beribadah. Okey. InsyaAllah. Baik, semoga anda dapatlah manfaat daripada apa yang kita borak-borakkan pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada petang esok dengan orang yang sama menerusi Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.